Ya, tak ramai lagi yang masuk tapi saya teruskan je lah kelas pada malam ni ya. Sebab saya tak mau tunggu lambat sangat nanti. Ya. Alright, so untuk kelas malam ni saya sebenarnya nak bercerita tentang dua perkara lah ya. Okey, pertamanya saya nak bercerita tentang jenis-jenis pemutusan di dalam dalam mana-mana tindak balas lah ya. Okey, kalau kita tengok ya, sebelum sesuatu tindak balas boleh berlaku ya, sebelum sesuatu tindak balas boleh berlaku ya, contohnya kalau kita ada, saya ambil pin dah, pin senang sikit. Okey, katalah kita ada tindak balas sini lah ya. Ada tindak balas kita ada tindak balas alkane. So kita ada ethane lah, ni kita ada ethane ya. Okey, tindak balaskan dengan Br2 ya. Untuk hasilkan tindak balas penukaran inilah substitution reaction, termasuk plus dengan HBr lah ya. Okey, jadi kalau kita tengok ya, dalam tindak balas yang berlaku ini sebenarnya ya, tindak balas yang berlaku di sini ya, kita dapati H digantikan oleh Br lah ya. So kalau kita tengok di sini apa yang berlaku ialah Br ini dia untuk menggantikan tempat H ya, untuk menggantikan tempat H itu, Br ini nak tak nak dia kena putus dulu bonding dia di antara Br dengan Br. Dia kena putus dulu bonding dia. Kalau tak, salah satu Br ni tak boleh gantikan tempat H lah ya. Sama juga dengan karbon dengan hidrogen ni, mereka perlu putuskan bonding ya. Manakala Br di sini, Br dan Br ini pun perlu melakukan pemutusan bonding, baru akan berlaku tindak balas lah untuk menghasilkan produk yang baru ya. Jadi kalau kita tengok ya, ada dua jenis pemutusan yang kita namakan sebagai cleavage lah. Cleavage ya, pemutusan bonding lah, pemutusan bonding daripada bahan organik yang asal lah ya, daripada bahan yang asal. Okey, ada dua jenis cleavage ya. Satu kita namakan sebagai homolytic cleavage ya. Satu lagi we call it as heterolytic cleavage lah ya. Okey, homolytic cleavage ini berlaku ya, berlaku ialah apabila ya, contohnya katalah kita ada bromin dengan bromin tu ya, bromin dan bromin. Okey, kita tahu bahawa bonding di antara Br dengan Br ini bonding lah, diikat oleh elektron lah ya. Ini elektron, dua elektron ya, diikat oleh dua elektron. Kalau kita lukiskan Lewis structure dia, this is the Lewis structure untuk Br lah, Br2 kan. Jadi kalau kita tengok asal Br, bromin, kan, ini elektron ini dengan elektron ni dia akan buat bonding lah ya, menghasilkan Br2 lah ya. Okey, jadi sekarang kalau kita tengok apabila Br tadi dia nak membuat bonding dengan dia nak bertindak balas dengan kompaun ini ya, dia perlu melalui satu proses pemutusan ya. Jadi apabila Br dengan Br ini melalui satu proses pemutusan ya, kita cuba lihat Br dia akan melakukan pemutusan yang kita namakan sebagai homolytic cleavage. Kenapa Br undergo homolytic cleavage? Sebab bonding di antara
electron bonding ni, sorry. Electron bonding di antara BR dengan BR ini, ya. Kita akan dia akan diputuskan secara sekata. Kenapa? Sebab elektronegativiti di antara dua atom yang membentuk bonding ni, ya, elektronegativiti di antara BR dengan BR satu lagi BR yang lain adalah sama. Jadi apabila berlaku pemutusan bonding, satu elektron akan diberikan kepada BR ni, satu lagi elektron ni akan diberikan kembali kepada BR yang asal lah, ya. Jadi pemutusan ini apa yang berlaku ialah nanti, ya. Pemutusan ini, okey, BR dengan BR ini bila mereka putuskan bonding, ya, akan menghasilkan BR macam ni lah. Ni dua BR ini. Satu lagi kita ada BR. Ni, ya. So ini akan menghasilkan satu atom yang mempunyai elektron yang tak berpasangan. Ni elektron yang tak berpasangan lah. Elektron yang tak ada pasangan di dalam atom BR. So spesies ini dia akan bromin dengan adanya satu elektron yang tak berpasangan ini, kita namakan dia sebagai free radical. Ya. Okay. Boleh, ha? Alright. Jadi kalau kita tengok di sini, homolytic cleavage ni, ya, dia ada ciri dia apabila dia nak berlaku lah. Sekejap lagi kita tengok dalam jawapan tutorial lah, ya. Okey, lagi satu jenis bonding yang perlu diputuskan ialah melalui cleavage yang kita namakan sebagai heterolitik, ya, sebagai heterolitik lah. Okey, satu lagi cleavage yang boleh berlaku ialah we call it as heterolitik. Okey, ini saya bagi contoh yang lain lah, contoh tidak balas yang lain, ya. Okey, contohnya kita ada tidak balas ini. Okey, ada CH, Cl plus dengan OH minus, ya. Okey, tindak balas ini juga kita namakan sebagai tindak balas substitution lah. Okey, Cl digantikan dengan OH dan Cl akan menjadi Cl minus lah, ya. Okey, tindak balas ini juga adalah melibatkan pemutusan lah, cleavage sebelum berlaku tindak balas, sebelum kita menghasilkan produk, ya, ni akan berlaku cleavage di antara C dan Cl di sini. Akan berlaku cleavage lah, pemutusan bonding di antara C dengan Cl. Okey, cleavage ini kalau kita tengok melibatkan atom yang berbeza elektronegativiti. Okey, kalau kita lihat carbon, dia less elektronegatif. Ni, carbon dia less elektronegatif, manakala Cl mempunyai elektronegativiti yang lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat elektron yang ada di sini, elektron bonding ni, untuk tindak balas di mana? Tindak balas di mana? Atom yang bonding yang terbentuk oleh atom yang berbeza elektronegativiti, contohnya carbon dengan Cl. Carbon more elektropositif, manakala Cl more elektronegatif. Kedua-dua elektron ini akan diberikan kepada Cl. Kedua-dua elektron ini akan diberikan kepada Cl. Maka Cl dia akan menjadi negatif lah, menghasilkan Cl minus, kedua-dua elektron ini. Dan apabila kedua-dua elektron ini diberikan kepada Cl, karbon dia akan menjadi positif. Lah, secara tak langsung dia akan menjadi positif. Dua-dua elektron ini akan diberikan kepada Cl. Cl akan membentuk Cl minus, ya. Manakala karbon akan menjadi karbon yang positif lah, ya. Jadi apabila terbentuknya karbon positif, dia akan ada attraction kepada OH minus, lalu membentuk bonding dengan OH, menghasilkan spesies yang baru lah, ya. Jadi kalau kita tengok jenis ini kita namakan sebagai heterolytic cleavage. Okey.
Jadi pemutusan di antara Cl dengan C ini kita namakan sebagai heterolitik. Okey. So selalunya heterolitik dia akan menghasilkan apa yang kita katakan sebagai spesies yang bercas positif dan spesies yang bercas negatif lah, ya. Spesies yang bercas positif dan juga spesies yang bercas negatif, ya. Sebab pembahagian elektron dia okey, sebab pembahagian elektron di sini menjadi tak sekata, ya. Elektron bonding akan diberikan kepada atom yang more elektronegatif, ya. Contohnya kepada klorin lah, ya. So ini kita namakan sebagai heterolitic cleavage lah, ya. Cleavage ini kita namakan sebagai heterolitic. Pemutusan dia di mana elektronnya akan dibahagikan kepada atom yang more elektronegatif lah, ya. Okey. Itu adalah jenis-jenis cleavage yang kita akan jumpa lah, ya. Kita akan jumpa di dalam soalan lah, ya. Okey, mari kita lihat soalan number 8 lah. Okay. So explain the difference between homolytic cleavage and heterolytic cleavage. Give one example for each cleavage. Ya. Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok homolytic cleavage. Homolytic cleavage contohnya tadi kita ada bonding di antara Br dan Br lah. Ya. Okey, heterolytic cleavage tadi kita ada contohnya di antara C dan Cl. Ini kita ada heterolytic cleavage lah, ya. Okey, jadi homolytic cleavage ni apa? Occur to a non-polar bond. Non-polar bond maksudnya atom yang dibentuk daripada atom yang sama elektronegativity. Jadi kalau nak sama elektronegativity memang dia dibentuk daripada atom yang sama lah. Contohnya Br dengan Br, Cl dengan Cl. Ini akan berlaku tindakan homolytic cleavage lah. Ataupun fluorine dengan fluorine, karbon dengan karbon akan berlaku homolytic cleavage lah, ya. Okay. Jadi non-polar bond lah, ya. Occur to a non-polar bond involving two atom of the similar electronegativity lah, ya. Okay. Jadi kalau kita tengok ini kita ada homolytic cleavage. Satu lagi kita ada heterolytic cleavage lah. Occur to a polar bond. Contohnya di antara carbon dengan Cl ni dia bond yang polar lah sebab mereka ni berbeza electronegativity involving unequal sharing of electron pair between two atom of different electronegativity lah. Atom carbon dengan chlorine berbeza electronegativity, maka bonding dia adalah is a polar bond lah, ya. So di sini akan berlaku pemutusan secara heterolytik lah, ya. Okey. So apa terjadi di dalam heterolytic? A single bond break unsymmetrically and both the bonding electron transferred to the more electronegative atom. Okey, jadi bonding elektron dekat sini, di sini satu bonding ini sebenarnya ada dua elektron, ya. Jadi kalau di dalam heterolytic, ya, kedua-dua elektron ini akan ditransfer pergi kepada atom yang more elektronegatif lah, ya. Jadi apa yang berlaku ialah dalam tindak balas ini apabila ni bondingnya putus, ya, dia akan menghasilkan cation dan juga anion lah, ya. This is we have cation. This is anion form. Terhasil lah, ya. Manakala dalam homolytic cleavage, ya, the single bond break. Single bond ini break symmetrically. Jadi elektron dekat sini dengan elektron dekat sini dia akan break symmetrically into two equal parts. So potong kat sini, C ni akan terima satu elektron, C ni akan terima satu elektron, C yang ni pun akan terima satu elektron lah, leaving each atom with one unpaired electron, ya. Dia akan form free, what we call as free radical lah, ya. Free radical maksudnya
Atom yang mempunyai satu elektron yang tak berpasangan lah, ya. Macam kalau contohnya tadi, kalau if I have okay. Contohnya kalau saya ada BR tadi kan, okay. Okay, contohnya kalau saya ada BR kan, BR kan. So, yang ini kita ada shared electron tau. Lone pair ni kita namakan sebagai paired electron. This is paired electron lah. Kalau macam ni, ni adalah unpaired electron lah. Elektron yang tak berpasangan lah, ya. This is what we call as unpaired electron lah, ya. So itu beza di antara homolytic dan heterolitic cleavage lah, ya. Okay. So seterusnya mari kita lihat kepada definition untuk free radical, hasil-hasil daripada pemutusan cleavage tadi, iaitu daripada homolytic dan juga heterolytic cleavage lah. So kalau kita tengok tadi, ya, pemutusan secara homolytic dan juga heterolytic cleavage ini, pemutusan secara homolytic dan heterolytic cleavage ni, ya, akan menghasilkan produce free radical, can also produce cation dan juga anion lah. Spesies perantara ini sebenarnya, kalau kita tengok mereka ni sangat tak stabil lah, dia sangat unstable, ya. Bila ini adalah spesies, ini adalah transition lah sebenarnya, spesies yang belum menghasilkan lagi produk. Contohnya kalau katalah kita ada tindak balas CH3 plus dengan Br2 dalam UV kan, dapat CH3 CH2 Br. Okey. Yang ni tadi sebelum itu akan berlaku pemutusan dalam bromin lah, dalam Br2 melalui proses homolytic cleavage ni, ya. Jadi kalau kita tengok, dia akan menghasilkan free radical of bromine. Ini adalah spesies perantara sebelum kita boleh dapat produk akhir kita lah, ya. Ini sebenarnya semua hasil daripada pemutusan homolytic dan heterolitic ini, ya, iaitu free radical ke cation ke anion ni, mereka ni sebenarnya sangat tak stabil lah, ya, sangat tak stabil. Jadi kalau kita tengok, dia akan merangsang tindak balas seterusnya yang berlaku lah, di mana kita boleh menghasilkan produk seterusnya, ya. Jadi kalau kita tengok, ya, banyak dalam tindak balas organik ini, ya, sebenarnya akan
mulai ataupun akan di trigger lah oleh unstable produk ini, ataupun dia boleh jadi stable tapi di-trigger oleh apa yang kita namakan sebagai electrophile pun boleh panggil ya, nucleophile, dan juga what we call as free radical. Free radical lah ya. Okey. Jadi kalau kita tengok ya, electrophile ini boleh terhasil daripada tindak balas. Electrophile dan nucleophile ini, electrophile dengan nucleophile ini ya, sebenarnya boleh dia dihasilkan daripada tindak balas heterolytic cleavage tadi, heterolytic. Dan free radical boleh dihasilkan daripada pemutusan secara homolytic lah. Okey. Jadi sekarang kalau kita tengok sebelum kita pergi kepada definition kepada tindak balas ya, mari kita pergi dahulu apakah yang dinamakan sebagai electrophile. Okey. Jadi kalau kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan electrophile, nucleophile dan free radical. Okey. Free radical kalau kita tengok kalau kita lihat ialah are species with unpaired electron which are formed from homolytic cleavage. Electrophile is an electron deficient species which can be either neutral molecule or positive ion. Jadi kalau kita tengok positive ion ini kita boleh dapat daripada pemutusan secara heterolytic. Manakala nucleophile adalah electron rich species. Ya, it can be either neutral molecule ataupun negative ion lah ya, ataupun negative ion. Okey. Jadi sekarang kalau kita tengok kita bagi satu contoh, saya ingat saya nak bagi satu contoh tindak balas lah ya. Okey, katalah saya ada satu tindak balas. Kita ada ini. Okey, ya. Okey, kalau kita tengok ya. Kita tengok this is a neutral molecule tau. This is a neutral molecule lah. Alkene. Ini kita namakan dia sebagai propene lah. Propene ni adalah sejenis neutral molecule. Dia adalah neutral molecule. Okey, dia adalah spesies yang stabil. Dia adalah spesies yang stable lah ya. Dia adalah spesies yang stable. Tapi kenapa masih ada tindak balas? Stabil ni kenapa dia ada still ada tindak balas. Patutnya bila dah stabil tu dia dah macam duduk diam-diam, tak nak tindak balas lagi. Okey. Sebenarnya kenapa sesuatu bahan itu bertindak balas? Sebab kalau kita lihat di kawasan yang ada double bond ini. Di kawasan yang ada double bond ini adalah kawasan yang mempunyai ketumpatan elektron yang tinggi, density of electron yang tinggi. Density elektron yang tinggi ini ya, ini adalah kawasan di mana kita namakan sebagai nucleophile. Dia adalah nucleophile, kawasan yang di mana ketumpatan elektron tu
dia adalah electron rich area. Ataupun kita boleh namakan dia sebagai electrophilic site. Nucleophilic site. Di mana kawasan nucleophilic site ini sebenarnya dia akan menggoda hidrogen ni. Hidrogen ni kalau kita tengok dia adalah polar molekul tau. Jadi kalau kita tengok di sini, okey, hidrogen ini adalah delta positif. Ini delta negatif lah kalau ingat balik masa kita belajar sen lepas ya. Hidrogen adalah kawasan di mana dia mempunyai ketumpatan elektron yang rendah. Jadi dia akan tertarik kepada what we call as nucleophilic site, kawasan yang mempunyai ketumpatan elektron yang tinggi. Itu memang normal lah, macam orang lah kan. Attraction dia adalah di antara apa? Lelaki tertarik kepada perempuan kan. Contohnya macam tu lah ya. Jadi sekarang kalau kita tengok ya, electron rich species ini dia akan attract something yang bercas positif ataupun yang delta positif seperti hidrogen di dalam HCl. Jadi apa yang berlaku ialah dia akan attract hidrogen ya. Okey, yang akan menyebabkan pemutusan berlaku di antara H dan Cl ini. So nanti H dia akan putus bonding dia dengan Cl untuk menghasilkan H plus dan Cl minus, dan dia akan attracted to nucleophilic site di kawasan sini. Dia akan attracted to the nucleophilic site di kawasan sinilah ya. Jadi sebelum hasil akhir akan dapat, apa yang berlaku ialah dia akan masuk kepada karbon di sini. Okey, H akan buat bonding dengan karbon di sini, ambil elektron ini untuk membentuk bonding lah ya. Jadi apa yang berlaku ialah nanti hidrogen akan masuk kepada karbon. Dia akan, sebab hidrogen adalah kawasan yang mempunyai ketumpatan elektron yang rendah. Dia adalah sejenis elektrofil. Manakala kawasan di sini adalah nucleophilic, electron rich species ya. Dia adalah kawasan yang kita namakan sebagai nucleophilic site lah, yang akan attract the H ya. Jadi dalam tindak balas, dalam semua tindak balas ya, yang akan trigger untuk berlaku tindak balas adalah disebabkan oleh keadaan delta positif ataupun keadaan delta negatif lah, ataupun kehadiran nukleofil ataupun elektrofil lah ya, ataupun free radical. Macam tu lah ya. Okey. So kalau kita tengok jadi kalau dalam satu tindak balas itu ya, kamu wajib tahu, kamu wajib tahulah ya, apakah yang dinamakan sebagai, apakah yang dikatakan sebagai nukleofil, apakah yang dikatakan sebagai elektrofil, dan apakah yang dikatakan sebagai free radical lah ya. So you have to know. Sebab nanti soalan dia akan tanya jenis-jenis tindak balas. Jenis-jenis tindak balas ni you have to mention apa, nukleofil, elektrofil dan free radical lah ya. Okey. Jadi andai kata kamu diberikan beberapa bahan ya di sini, you have to know yang mana satu menjadi elektrofil, nukleofil dan juga free radical. So macam mana kita nak kenali elektrofil, nukleofil dengan free radical? Free radical senang sebab dia ada elektron yang tak berpasangan di sini kan, senang kita boleh kata ya. Tapi apakah elektrofil, nukleofil dengan free radical di dalam suatu tindak balas lah. Contohnya kalau saya katakan di sini tadi CH3, CH2 kan, plus dengan HCl. Okay, dapat CH3, CH, Cl, CH3 plus dengan
dapat ni. Dapat produk ni kan. So yang mana dalam tindak balas ini, yang mana satu adalah electrophile, yang mana satu adalah nucleophile. You have to know lah, yang kena tahu. Jadi kalau dalam kes ini adalah sejenis nucleophile. Ini adalah HCl, dia akan menjadi electrophile. So dalam kalau kamu diberikan list of compound yang macam ni, kamu kena kenal pasti yang mana satukah nucleophile, yang mana satukah electrophile. So, macam mana kita nak kenal bahan tersebut adalah nucleophile ataupun electrophile? Okey. Jadi, kalau nak mengenali dia adalah sebagai nucleophile, okey, selalunya either kita boleh tengok dia bercas negatif ataupun dia ada lone pair. Dia ada lone pair. Contohnya kalau kita tengok H, OH kan, ada lone pair pada H ataupun NH3 ni. So nak tahu dia ada lone pair ke tak ada lone pair, you have to draw the Lewis structure lah, ya. Kamu kena lukiskan Lewis structure. Okey. Kalau nak mengenali dia adalah electrophile, selalunya electrophile ni kita tuliskan dia sebagai E+. Sebab dia bercas, dia adalah spesies yang kekurangan elektron. Nucleophile adalah yang bercas negatif lah. Dia banyak elektron lah. Electron rich species. Electrophile adalah electron deficient species lah. Electron deficient. Species yang tak cukup elektron. We call it as electrophile. Okay. Jadi kalau kita tengok di sini, NH3 ni adalah spesies yang kita kenali dia sebagai nucleophile sebab dia ada lone pair pada N. Ini adalah free radical. H2O ada lone pair pada O, so dia menjadi nucleophile lah. Okay, NO2 plus adalah electrophile sebab kita nampak dia ada charge positif kat situ. NO2 minus adalah nucleophile lah, spesies yang banyak elektron. Cl plus adalah electrophile sebab dia adalah bercas positif lah, spesies yang tak cukup elektron. Ini adalah nucleophile. Okay. CH3OH, macam mana kita nak tahu dia nucleophile ataupun electrophile? Tengok pada O dia. O ada lone pair, so dia menjadi nucleophile lah, Okay, BF3. BF3 ni adalah spesies yang, okay, kalau kita tengok BF, dia punya Lewis structure. Lewis structure dia adalah seperti inilah. Pada B ni boleh terima elektron. Jadi biasanya yang spesies yang incomplete octet ini, dia adalah spesies yang menjadi dia akan spesies yang menerima elektron lah, maka kita namakan dia sebagai electrophile. Yang spesies yang incomplete octet ni contohnya Al, Cl3, ini semuanya adalah spesies yang incomplete octet. Ingat balik kita belajar masa chapter 4 dulu, tengok balik lah. Spesies yang incomplete octet ni dia akan menjadi electrophile lah, Okay, manakala CO2 ni sebenarnya it can be both. Dia boleh menjadi kedua-duanya. Okay, sebab bila kita lukiskan Lewis structure untuk carbon dioxide, okay, dia ada lone pair, tetapi pada masa yang sama pada kawasan carbon ni dia adalah kawasan yang kekurangan elektron. Yang ni ada banyak elektron. Jadi it can be both, it can be electrophile, it also can be nucleophile lah, Itu cerita dia. Jadi so kalau kita tengok ini adalah spesies-spesies yang sebenarnya yang merangsang kepada tindak balas di dalam kimia organik lah, kehadiran electrophile, nucleophile ini, dan juga free radical yang akan trigger sesuatu tindak balas di dalam kimia organik lah, So ini Pak B lah.
kita kena tahulah apakah nucleophile, electrophile dan juga free radical, ya. Okey, mari kita tengok contoh yang lain, ya, iaitu C. Okey, kamu dikendaki identify spesies A ini sebagai free radical, electrophile ataupun nucleophile according to the following equation lah, ya. Okey, cuba kita tengok untuk tindak balas yang pertama. Okey, A ini apakah jenis spesies? Ini ada positif kan? Ini adalah electrophile, ya. Electrophile lah. Kalau kamu nak tulis penuh pun boleh juga, boleh panggil file di sini ataupun electrophile lah, ya. Manakala B adalah nucleophile. Ya. Okey. Kita tengok yang ni pula. Jangan lupa tadi saya dah beritahu kamu, ini adalah spesies yang incomplete octet ALCL3. Maka dia adalah sejenis electrophile. Kalau ini electrophile, ini mestilah nucleophile lah. Nucleophile dia, ya. Okey. Alright. So seterusnya mari kita lihat. Okey, E, apakah jenis spesies bagi E? Ini adalah banyak elektron di sini. Di sini ada banyak elektron. Maka tempat yang ada double bond ataupun triple bond, ini adalah kawasan di mana dia mempunyai density of electron yang tinggi lah, ya. Jadi kawasan ini memang dia akan menjadi nucleophile, ya. So ini E adalah sejenis nucleophile. Manakala F adalah electrophile lah. Dalam tindak balas itu dia mesti ada pasangan nucleophile dengan electrophile, kan? Ada ke? Kan? Mesti kalau nak attract mesti seorang perempuan seorang lelaki lah, contoh ini senang kan. Ada ke lelaki tertarik ke lelaki? Jarang ada kan? Tak adalah kan. So sama juga nucleophile akan attract kepada electrophile lah, ya. Macam tu. Alright. Okay. Okay, manakala ini kita nampak dengan jelas dia adalah sejenis free radical lah, ya. Free radical. Boleh, ha? Okay. So kamu kena kenal pastilah spesies tersebut adalah electrophile ataupun nucleophile ataupun free radical, ya. So habis. Right. Okay. Ada apa nak tanya tak? Okey, madam. Boleh tak? Ada apa nak tanya? Faham tak? Boleh, ha? Okey. Boleh, ha? Okey. Apa Fika tak dengar Fika? Okey, madam. Okey, alright. So, seterusnya ini penting lah. Ini penting, ya. Okey, untuk soalan nombor 10 ni, bagi sesuatu tindak balas dalam organik, ya. Bagi suatu tindak balas dalam kimia organik, kita ada 4 jenis tindak balas. We have 4 types of reaction. Kita ada 4 jenis tindak balas. 4 types of reaction dalam kimia organik. Satu, kita ada tindak balas substitution. Lepas tu kita ada tindak balas elimination. Lepas tu kita ada tindak balas addition. Lepas tu kita ada tindak balas rearrangement.
rearrangement lah. Ya. Okey. Saya nak terangkan yang senang dahulu supaya kamu kita gradually lah ya, daripada senang kepada yang lebih susah. Okey. Contoh tindak balas rearrangement, katalah saya ada compound ini. Jenis tindak balas lah ni, saya ada jenis tindak balas. Okey. Yang ni kalau kita tengok ya, kita nampak berlaku perubahan kedudukan atom, position of atom tu, position atom berubah ya. Dia change lah. Okey, tetapi number of single bond and double bond tu dia sama ya. Okey, contohnya katalah kat sini kan, kita ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 single bond. Kita ada 8 single bond kat sini. Ada 1 double bond. Okey. Tetapi kalau kita tengok di sini, atom itu sekarang sudah berubah dah. Kita tengok sekarang O ni asalnya dia tak ada OH. Tapi double bond ni dah pindah kat sini. Tahu? Jadi berlaku perubahan kedudukan atom, tetapi number of single bond ni ada masih sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 single bond. Dan ada 1 double bond. Atom-atom berubah kedudukan. Ini kita namakan sebagai rearrangement. Tindak balas ini we call it as rearrangement lah. Ya. Type of reaction kat sini we call it as rearrangement. Okay, ini satu contoh. Ya, contoh rearrangement lah. Ya. Reaction of rearrangement. Okay, contoh yang lain berlaku di dalam organic molecule ya. Contoh nak balas rearrangement yang lain. Okey, contohnya kita ada ini. Okey, akan hasilkan cuba kita perhatikan di sini. Yang ini positif pada karbon 1, 2, 3. Tetapi positif tu dia akan rearrange. Di mana positif tu akan diberikan kepada karbon kedua, di mana H akan ditolak ke karbon pertama. So kalau kita tengok di sini, positif ni asalnya dia adalah pada kita namakan sebagai primary carbocation lah. Saya sebut pula. Karbon yang bercas positif
Karbon yang bercas positif adalah kita namakan dia sebagai primary carbocation. Yang ini adalah primary karbon yang bercas positif, we call it as carbocation. Okay, yang ni sebenarnya nanti kemudian kita akan cerita ya. Okay, karbon yang bercas positif we call it as carbocation lah. Ini adalah primary carbocation. Yang ini adalah tertiary carbocation. Akan berlaku rearrangement daripada primary carbocation kepada tertiary carbocation untuk menghasilkan carbocation yang lebih stabil. So, jenis tindak balas yang ada di sini we call it as rearrangement. Ya, rearrangement. Carbocation ni apa semua primary ni nanti kemudian saya ceritalah. Yang pentingnya apa kita nampak ialah berlaku perubahan kedudukan atom di mana bilangan bonding is still the same. Ya, masih samalah. Ini kita namakan sebagai tindak balas rearrangement. Ya, rearrangement. Ya. Alright. Okay. Okay, dah habis dengan rearrangement. Okay, tindak balas yang kedua adalah tindak balas elimination. Saya nak ajar kamu yang senang dulu ya. Saya nak ajar tindak balas elimination. Ya. Okay, kita belajar tindak balas ini. Dah ada tindak balas elimination. Okay, untuk tindak balas elimination, ya, ya, ciri dia yang kita boleh nampak ialah senang je. Asalnya bonding tersebut adalah semuanya single bond. Kalau dia asalnya dia single bond, dia tukar menjadi double bond. Ataupun daripada double bond tukar menjadi triple bond. Yang ini adalah satu tindak balas yang kita namakan sebagai elimination. Daripada single bond tukar jadi double bond ataupun menjadi triple bond. Ini tindak balas we call it as elimination lah. Contoh tindak balas, ya, contoh tindak balas elimination. Let's say saya ada compound ini. Okay, saya ada ethanol. Kita tindak balaskan dia dengan H2SO4. Kita panaskan dia. Nanti kamu akan jumpa semua tindak balas ni. Dia menghasilkan double bond. Dan H2O. Tindak balas ini kalau kita tengok, asalnya bonding di antara karbon ini dengan karbon ini adalah single bond tapi dia menjadi double bond. Tindak balas ini kita namakan sebagai tindak balas elimination. Eliminate some atom from the original ataupun from the reagent. Okay. Eliminate H dan OH from alcohol. Ya. Jadi tindak balas ini we call it as elimination lah. Ini adalah sejenis tindak balas elimination. Ya. Contoh lain, katalah saya ada compound ini CH2Cl. So saya tambahkan dengan NaOH in ethanol dapat CH3 CH double bond CH. Nampak tak? Asalnya di sini bonding karbon dengan karbon di sini adalah single bond tapi dia menjadi double bond. Jadi tindak balas ini we call it as elimination. Okay. So sekarang cuba tengok soalan tutorial. Yang mana satukah tindak balas elimination? Cuba tengok. Contoh tindak balas elimination kita ada adalah dalam F ini. Asalnya semuanya single bond dekat sini tapi jadi double bond. Asalnya kalau kita tengok CH3 kan, compound asal tu dia macam ni. Kalau saya expandkan dia punya bonding tu.
dia bertukar menjadi ini. Double bond CH CH3. Asalnya di sini dia adalah single bond, tapi dia tukar menjadi double bond lah. So ini adalah sejenis tindak balas elimination. Macam tu. Okay. G pun adalah sejenis elimination lah. Asalnya semua single bond kan kat sini. Okay. Tapi menjadi double bond. Ini pun adalah jenis tindak balas elimination juga. Okay. Tindak balas elimination. Okay. So kita dah jawab F dan G. Yang lain-lain ni belum belajar. Yang lain-lain belum belajar. Okay. Okay. Kita sudah tahu tindak balas bagi elimination dan rearrangement. Now kita tinggal substitution dan addition. Saya nak padam. Dua ni panjang ceritanya tau. Dua tindak balas ni panjang ceritanya. Okay. Okay ya. Okay. Tindak balas addition. Tindak balas addition. Okey, tindak balas addition kita dividekan dia kepada dua jenis. Okey, kita dividekan dia kepada dua jenis. Iaitu kita namakan sebagai nucleophilic addition. Satu lagi kita ada electrophilic addition. Ada dua jenis tindak balas addition. Kalau substitution ada tiga jenis, sorry. Free radical substitution. Lepas tu kita ada nucleophilic substitution dan kita ada electrophilic substitution. Ya. Ada tiga jenis tu lah. Ya. Ini agak susah sikit untuk kita tengok contoh lah. Ya. Dia memang agak susah sedikit ya. Alright. Saya ingat untuk tindak balas yang ini, okay, saya akan sambung pada hari esok lah. Ya. Saya akan sambung pada pagi esok. Ya. Okay, saya stop recording dulu.